Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan masuk kepada 7.2 iaitu molecular shape. Okey, sebelum kita pergi kepada 7.2 molecular shape, so ada sedikit perbincangan iaitu berkaitan dengan kerja yang telah kamu hantar pada 7.1. Okey, iaitu berkaitan dengan Lewis structure, right, dan juga formal charge. Okey, so saya ambil beberapa sampel daripada kerja yang kamu buat, yang kamu hantar. Right, so untuk compound NO2, okey, NO2. Right, so apabila kita lukiskan Lewis structure untuk NO2, jadi step yang pertama, so kita akan kira dia punya valence elektron. Jadi nitrogen kumpulan 15, maksud dia ada 5 valence elektron. Oksigen kumpulan 16, jadi 6 valence elektron. So 2 atom, darab 2. Jadi jumlahnya adalah N2O, bukan NO2, N2O. Okey, jadi maksud dia kat sini, so nitrogen yang darab 2 lah, 5 darab 2, 10 campur dengan 6, so 16 valence elektron. So apa possible structure untuk N2O? Okey, apa possible structure untuk N2O? Right, nitrogen dan juga oksigen. So oksigen, so kena ingat oksigen dia tak boleh nak jadi central atom, because oksigen kumpulan 16. Okey, nitrogen kumpulan 15. Jadi maksud dia oksigen is more electronegative. So that means nitrogen akan jadi central while oksigen akan jadi terminal lah. Oleh sebab kita ada 2 nitrogen, satu lagi nitrogen pun akan jadi sebagai terminal. Okey, so kita tak boleh letak oksigen sebagai central. No, because oxygen is more electronegative. So central atom mestilah atom that less electronegative. Jadi maksud dia nitrogen akan jadi central atom. So sambungkan dengan single bond. Okey, jadi terminal atomnya kita akan penuhkan dahulu, iaitu kita akan mula dengan oksigen lah. So kalau ikutkan sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, so saya minta lukiskan 2 structure, Lewis structure. Jadi satu Lewis structure-nya adalah, mungkin kita akan ambil double bond. Di sini kita jadikan dia double bond, dan juga kita ambil satu daripada lone pair nitrogen untuk jadikan dia sebagai bond pair lah. Jadi salah satu structure dia adalah ada 2 double bond. Satu lagi kemungkinan yang kita boleh lukis. Okey, ini asal tadi. Okey, satu lagi kemungkinan kita akan ambil satu lone pair di sini untuk jadikan dia double. Satu lagi, okey, maksud dia akan ada triple bond. Sebenarnya akan ada 3, cuma saya minta 2 saja. Okey, satu lagi adalah right, so ini asal dia begini. Okey, maksud dia kalau kita ambil lone pair daripada sebelah sini pun boleh. Okey, so dia ada 3 kemungkinan Lewis structure untuk N2O. Okey, ada 3 Lewis structure. Okey, N2O. And then kita akan kira dia punya formal charge. So formal charge kira macam biasa. So untuk nitrogen yang pertama ni, okey, nitrogen yang pertama ini, dia formal charge dia kalau ikutkan nitrogen. Okey, nitrogen yang pertama, so dia ada, okey, kita labelkan sini 1, okey, sini 2 lah. So untuk N yang pertama, so valence elektron dia ada 5, tolak dengan dia punya lone elektron ada 4, tolak dengan, okey, bond dia ada 2. Jadi jumlah dia akan ada 5 tolak dengan 4 tolak dengan 2, maksud dia negatif 1 lah. Okey, untuk nitrogen yang kedua,
Okey, nitrogen yang kedua. So, nitrogen yang kedua, valence elektron dia 5, tolak dengan, okey, lone elektron kosong, tolak dengan bond dia ada 4. So, jadi maksud dia akan jadi positif 1. Okey, positif 1. Jadi maksud dia kat sini, yang ini adalah negatif 1, yang ini adalah positif 1. Dan untuk oksigen, kalau ikutkan oksigen, apabila kita kira, okey, apabila kita kira untuk oksigen akan dapat, okey, oksigen dia punya formal charge dia, okey, lone valence elektron dia 6, tolak dengan lone elektron dia 4, tolak dengan bond pair dia ada 2 kan. Okey, jadi maksud dia 6 tolak dengan kosong lah. Jadi formal charge untuk setiap satu adalah seperti itu. Okey, alright. So itu Lewis structure untuk N2O. Okey, ada beberapa sampel jawapan yang saya ambil. Okey, kalau ikutkan structure ni, masalah pertama dia adalah di sini. Maksud dia oksigen dia tak boleh jadi central atom. Okey, oksigen cannot jadi central atom. Okey, so dia tak boleh jadi central atom lah. Jadi salah lah untuk structure ni. Alright, so itu untuk formal charge. Okey, and then untuk Lewis structure. Okey, Lewis structure untuk ion. Okey, ini untuk soalan ekstra. So make sure bila kita nak lukis Lewis structure untuk ion yang melibatkan ion, kita kena buat bracket. Contoh ada PO4 3-, jadi kena tulislah 3- tu. Macam tu. Okey. Okey, dia punya Lewis structure dia dah complete, bagus. Cuma masalah dia ion. Macam dia SO3 2-. Okey, jadi ada 2- kat situ, jadi kena letak bracket, letak 2-. So jangan biar macam tu lah. Alright. Okey. So itu sahaja. Right, beberapa sampel. Okey, satu lagi. So contoh macam ni. So untuk klorin, so tak perlu buat double bond, Okey. So tak perlu buat double bond lah. Cukup sekadar single bond kat situ. Right, cukup sekadar untuk single bond. Baik, kita masuk kepada 7.2. Okey, 7.2. Iaitu berkaitan dengan molecular shape. Okey, untuk objektif 7.2 yang pertama ni adalah explain VS-EPR, and then number 2 draw the basic molecular shape, and then predict and explain the shape of molecule and bonds angles in a given species. Right, so molecular geometry. So what is molecular geometry? Molecular geometry is the 3D arrangement of atom in a molecule. Okay, 3D arrangement of atom in a molecule. Okay, susunan dalam bentuk 3D lah, atom dalam satu-satu molekul. So apa itu VS-EPR? Valence shell electron pair repulsion. Valence shell electron pair repulsion. Repulsion ni penolakan lah. Okay. So the theory state the valence electron pair surrounding a central atom so repel one another. So setiap elektron pair, pasangan elektron. So sebelum ni kita dah tengok pasangan elektron ada dua, satu bond pair, satu lone pair. Okey. Contoh dia HCl. Okey, ni dot. Yang ini kita panggil lone pair elektron. Okey, ni lone pair. Okey, yang ini adalah bonding pair. Bond pair. Kedua-duanya adalah elektron pair lah, pasangan elektron. Cuma satu dipanggil bonding pair. Okey, yang terikat bonding pair elektron. Satu lagi kita panggil lone pair. Lone pair ni ataupun elektron pencil lah. Okey, yang tidak terikat.
So the valence electron pair surrounding a central atom repel one another. Maksud dia pasangan elektron ni dia akan ada penolakan. Okey? Penolakan. Right? Dia akan repel one another and as far apart as possible. Maksudnya dia akan tolak sejauh yang mungkin untuk minimize the repulsion, untuk mengurangkan daya tolakan. Okay. So molecular shape ada 5 yang asas, 5 basic molecular shape. So first linear. Okay, linear maksud dia okay, yang tengah ni kita panggil dia central atom lah. Central atom. Yang tepi ni kita panggil dia terminal atom. Okay. Jadi untuk linear, ini terminal lah. Okay, untuk linear, so dia ada satu central atom dan 2 terminal atom. Satu central atom dan 2 terminal atom. Contoh dia adalah BeH2. BeH2. Okey. Apa lagi contoh? CO2. Okey, CO2. Jadi walaupun dia ada double bond, kita anggap dia seperti single bond. Okey. Okey, CO2. So sudut dia adalah 180. Okey, sudut dia adalah 180. Right? Dan dia tidak ada lone pair. So kena ingat central atom yang molecular shape ataupun basic geometry yang kita akan bincangkan ni, semua central atom dia tak ada lone pair, tak ada dot macam tu lah. So dia tidak ada. Okay, so tidak ada, make sure dia tidak ada. Ada satu central atom, 2 terminal atom, so dia adalah linear. Okay, sudut dia adalah 100. Okay, sudut dia adalah 180. Okay, maksud dia kedua-dua lone pair ni dia akan menolak semaksimum boleh untuk mengurangkan repulsion. Okay, dia punya daya tolakan. Right? So maksud dia BeH2 dia tak akan duduk macam ni. Okay, dia tak akan duduk berbentuk macam tu lah. Sebab sini masih ada jarak yang boleh kita tolak. Jadi dia akan tolak pasangan elektron ni semaksimum boleh. Jadi semaksimum boleh maksud dia 180. So itu adalah bentuk yang pertama. Bentuk pertama adalah linear. Bentuk yang kedua adalah trigonal planar. Okay, trigonal planar. Jadi maksud dia ada satu central. Okay, ini central atom dan ada 3 terminal atom. 1, 2, 3. Contoh dia adalah BeH3. BeH3. Okay, BeH3. Jadi apabila ada 3 bonding pair pada central, dan ingat dia tidak ada lone pair, jadi dia akan wujud sebagai trigonal planar. Okey, trigonal planar. Okey, ada lagi lah contoh AlCl3, AlBr3. Okey, alright. Okey, seterusnya molecular shape yang ketiga adalah tetrahedral. Okey, tetrahedral ingat dia ada satu central atom. Central atom dia 1 dan ada 4 terminal. 1, 2, 3, 4. Okey, so dia ada 4. Right? Jadi contoh dia adalah CH4. CH4. Okey. CH4. Jadi sudutnya adalah sebanyak 109. Alright. Contoh yang seterusnya adalah trigonal bipyramid. Trigonal bipyramid, central atom dia 1, terminal atom dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Trigonal bipyramid. Contoh dia adalah PF5. PF5. Bila kita lukis Lewis structure, kita akan dapat structure dia seperti ini. Okey. Jadi di sini akan ada 2 sudut. Satu yang menegak ni adalah 90 darjah. Okey, dan yang plane ni yang mendatar ni, so dia adalah 120. So untuk trigonal bipyramid,
Okey, kenapa kita sebut trigonal bipyramid? Sebab kalau kita lihat, dia nampak seperti ada dua piramid. Okey, dua piramid segitiga. So, yang atas ni satu piramid, yang bawah ni adalah satu piramid. Okey, sebab tu dipanggil trigonal bipyramid. Okey, ada dua piramid. And then yang kelima, yang terakhir adalah octahedral. Octahedral, ingat, dia ada satu central atom dan 5 terminal. 6. 2, 3 belah sana, 4, 5, 6. Okey, contoh dia adalah SF6. Okey, SF6 bila kita lukis Lewis structure, kita akan dapat bentuk dia adalah seperti ini. Bentuk dia adalah octahedral. Sudut dia semua sama adalah 90 degree. Okey. Right, so ada 5 basic molecular shape. Okay, we have 5 basic molecular shape. Ingat, central atom dia tidak ada lone pair. Yang kita bincangkan ni semua central atom tidak ada lone pair. Jadi kalau ada lone pair pada central atom, so itu tidak termasuk dalam 5 basic molecular shape. Okay, dia akan jadi bentuk yang lain lah. Untuk silibus kita sampai 5 basic shape ni sahaja. So, tengok pada contoh soalan tutorial. Okay, ini contoh soalan tutorial. Saya ambil contoh soalan tutorial 7.2, soalan nombor 2. Okay, using VSEPR model, so predict the molecular geometry of, okay, for several compound ni. So, cara dia macam mana? First, kita kena, step yang pertama, kita kena buat dia punya Lewis structure. Sebelum kita nak identify dia punya molecular shape, kena lukis dahulu Lewis structure. Okay, untuk yang pertama, CO2. Okay, yang pertama adalah CO2. Jadi, Lewis structure untuk CO2. Alright, Lewis structure untuk CO2. Okay, Lewis structure macam biasa, kita kirakan dulu dia punya valence elektron. Karbon kumpulan 14, 4 valence elektron. Okay, oksigen kumpulan 16, 6 valence elektron darab 2. So, 6 kali 2, 12. Campur dengan 4, 16. Jadi, kita akan susun. Central atom adalah karbon. Jadi, karbon akan duduk di tengah. Oksigen akan jadi terminal. So, penuhkan terminal dahulu. So, kita dah pakai untuk bond pair. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, habis dah elektron. Oleh sebab central tak cukup lagi 8 untuk form octet. Jadi, kita kena gantikan lone pair kepada bond pair. Alright, maksud dia akan ada 2 double bond lah, kanan dan kiri. Alright, so kalau kita tengok apa dia punya molecular shape. Molecular shape untuk CO2, kalau kita tengok central atom cuma ada 2 bond pair. Okay, double bond kita tak kira dia sebagai 2, kita kira sebagai 1. Maksudnya sebelah kanan ada 1, sebelah kiri ada 1. Jadi ada 2 bond pair. So, dia termasuk dalam linear. Okay, linear. Jadi kalau dia minta molecular shape, lukis, tuliskan nama dan juga berserta dengan sudut dia 180 darjah. Okey, baik. Kita tengok pula yang kedua. Yang kedua adalah PBR5. Okey, step yang pertama, lukiskan Lewis structure. Okey, lukiskan Lewis structure dia. Okey, jadi nak lukis Lewis structure, make sure kita kena tahu valence elektron, total valence elektron, phosphorus. Phosphorus kumpulan 15, jadi maksud dia ada 5 valence elektron. Okey, bromin kumpulan 17, jadi dia ada 7 valence elektron, ada 5 atom, so darab dengan 5. So, jumlah dia 7 kali 5, 35, campur dengan 5, 40. So, kita akan susun, central atom adalah phosphorus. Jadi, P akan duduk di tengah, F akan duduk di tepi. Okey. F lah. BR akan duduk di tepi. BR. Alright. Okey, jadi kita dah pakai berapa bond pair? Bond pair dah ada 5, maksudnya ada 10 elektron. So, penuhkan terminal 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Okey, 30 lone pair dan juga 10 bond pair. So, selesai, habis. So, ini adalah Lewis structure. So, daripada Lewis structure, baru kita boleh identify dia punya shape. Kita kena kira ada berapa bond pair pada central atom. Bond pair ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Maksud dia ada 5 bond pair. Maksud dia ada 5 terminal atom. Jadi, satu central atom, 5 terminal atom. So, bentuk ni adalah trigonal bipyramidal. Okay, trigonal bipyramidal. Right, so bentuk dia macam mana? Jadi, kalau ikutkan, dia akan bentuk seperti ini. So, straight. Okay, and then yang ini akan ada cabang macam tu. So, kena tuliskan sekali sudut 90. Dan di sini 120. Okay. Kalau kita nak lukis molecular geometry, so ini adalah dia punya molecular geometry. So kalau nak lukis molecular geometry, so tak perlu tuliskan sekali dia punya dot-dot lah. Oh sorry, ini bukan fluorine, BR. Fluorine dot. Okay, biar macam tu. Right. So ini Lewis structure, ini molecular geometry. Okay, yang seterusnya adalah CH4. Okay, lukiskan dulu Lewis structure. Lewis structure dia. CH4, karbon kumpulan 14, 4 valence elektron, hidrogen kumpulan 1, salah valence elektron kali dengan 4, ada 4 atom kan. Jadi maksud dia total elektron dia adalah 8 valence elektron. Central atom dia adalah karbon. Okey, dan dikelilingi oleh 4. Alright. Jadi ada 1, 2, 3, 4 bond pair. So maksud dia ada 8 elektron yang telah diguna. Habislah. Dan kalau kita tengok, hidrogen pun memang dah complete, duplet. Okay, dah cukup 2 elektron. So, ini adalah Lewis structure. Macam mana pula dengan molecular geometry? Molecular geometry dia. So, kita kira ada berapa terminal atom. Terminal atom ada 4. Okay, central atom dikelilingi oleh 4 terminal atom. Ada 4 bond pair, tak ada lone pair. Jadi, maksud dia, bentuk dia adalah tetrahedral. So, tetrahedral, so kita kena lukislah dalam bentuk tetrahedral. Okay, ini H. Sudut dia adalah 109.5. Okay. So, yang putus-putus ni bermaksud dia berada di hadapan lah. Okay, yang shaded ni, so dia ada di bahagian belakang. Right? Di hadapan, di belakang. Okey. Baik. Seterusnya SF6. Okey. Apa molecular geometry dia? So, lukiskan dahulu dia punya Lewis structure. SF6, sulfur kumpulan 16, 6 valence elektron. Fluorine kumpulan 17, 7 valence elektron, darab dengan 6. So, 6 kali 7, 42, campur dengan 6, 48. Okay. 48 valence elektron. Jadi, structure dia, ataupun Lewis structure dia, sulfur akan jadi central. Jadi, dikelilingi oleh 6 fluorine. Okay. Jadi Lewis structure penuhkan untuk terminal. Make sure kena ada 8. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20.
Okey, kalau ikutkan 6 kali 8 kali 6, 6 kali 48 lah. So habislah ni semua. Alright. Jadi molekular geometri dia adalah central atom ada 6 dia punya bonding pair. Jadi maksud dia adalah octahedral. Okey. Octahedral. Okey, octahedral. So sama jugalah, bentuk dia adalah seperti itulah. S ada F ada 6. Dan sudut dia adalah 90 darjah. Okey. Right. So jadi kita kena make sure, kena ingat balik nah. Kalau nak melukis Lewis structure, make sure setiap atom mempunyai bilangan elektron cukup 8. Okey. So dia semua kena ada lah, kalau lone pair kena tunjukkan every single dot. Jangan ada yang tertinggal. Kalau molekular geometri, so tidak perlu lukis seperti Lewis structure. Okay, cuma kena lukis mengikut geometri yang betul. Right? Kalau octahedral, so kena ikut sudut dia 90. Okay. Kalau dalam bentuk trigonal planar, sama juga kena ikut sudut dia 120. Okay, so itu sahaja. Terima kasih.